Rentasan berita edisi 1090 saya Zawaz Yusof antara paparan utama malam ini. Jakim difitnah golongan anti-Islam. Desakan bubar parlimen mampukah Ismail Sabri bertahan? Biarlah rakyat angkat bendera putih. Bermuhasabah dan berubahlah jika mahu kekal relevan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan berita dalam media elektronik The Star bertarikh 10 Mac 2022 bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM kini diletakkan di bawah bidang kuasa Majlis Raja-Raja susulan ketetapan mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-258 pada 9 dan 10 Mac 2022 adalah kurang tepat dan dianggap boleh mengelirukan kata penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad. Beliau menjelaskan bahawa pelantikan pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI sejak penubuhannya oleh Majlis Raja-Raja pada tahun 1968 telah dibuat oleh Majlis Raja-Raja dan Perdana Menteri. Ketika itu almarhum Tunku Abdul Rahman diperkenankan peranan dan tanggungjawab sebagai pengerusi. Bagaimanapun kata Syed Daniel, mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-258 membuat ketetapan bahawa salah seorang daripada raja pemerintah wajar memenuhi peranan dan tanggungjawab pengerusi selama tempoh 2 tahun secara bergilir-gilir sementara Perdana Menteri dilantik sebagai timbalan pengerusi. Ketetapan ini adalah selaras dengan perakuan yang dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja oleh Jawatan Kuasa Tertinggi Hal Ehwal Islam peringkat persekutuan yang dipengerusikan oleh Allahyarham Tun Ahmad Sarji yang berpandangan bahawa oleh kerana Islam terletak di bawah bidang kuasa dan budi bicara Raja-Raja pemerintah adalah lebih bertepatan untuk MKI dipengerusikan oleh seorang Raja pemerintah. Perakuan Jawatan Kuasa telah dirunding oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dengan pihak kerajaan yang telah mencapai persefahaman dan kata sepakat. Susulan daripada perkembangan tersebut, Majlis Raja-Raja kali ke-258 telah berkenan memilih Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia untuk tempoh 2 tahun. Jelasnya dalam satu kenyataan, The Star telah menerbitkan kenyataan Syed Daniel pada 12 Mac 2022. Susulan penerbitan berita yang mengelirukan itu, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa turut tampil untuk memberi pandangannya. Berita tersebut menggambarkan niat terpendam sesetengah pihak yang sentiasa memandang negatif kepada JAKIM yang punya peranan penting dalam menyelaraskan pentadbiran Islam di peringkat persekutuan dan negeri. Katanya dalam satu kenyataan, Mujahid menjelaskan bahawa butiran 15 peraturan MKI menyatakan bahawa kerja pentadbiran majlis terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Semua pegawai dan kaki tangan yang menguruskan kerja-kerja pentadbiran majlis hendaklah orang yang beragama Islam. Beliau berkata berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada, sebarang perstrukturan semula pentadbiran hal ehwal orang Islam tetap di bawah kuasa MRR dalam perkara 38/6 Perlembagaan Persekutuan. Golongan yang skeptikal pada JAKIM perlu faham bagaimana satu badan seperti JAKIM boleh digambarkan lebih berkuasa dari punca kuasa yang menentukan keabsahannya atau legitimasi. Soalnya, menurut beliau, JAKIM hanya bertindak sebagai penyelaras kepada keperluan perundangan Islam, membangunkan dasar Islam dan pendidikan Islam serta sumber maklumat untuk meningkatkan syiar Islam dan pembangunannya seperti diperuntukkan dalam perlembagaan. Sesungguhnya JAKIM hanya ada kuasa atau tidak ada kuasa adalah mengikut fungsi dan peranannya yang ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja, bukan kerana kehendaknya sendiri, kata Naib Presiden Amanah itu.
Seterusnya, Mujahid menjelaskan bahawa pada tahun 2018, beliau telah membentangkan kepada Kabinet kertas cadangan sebagai sokongan penubuhan jawatan kuasa Majlis Tertinggi Hal Ehwal Islam bagi membantu keputusan Majlis Raja-Raja pada 10 Julai tahun itu dari sudut peruntukan keuangan dan kemudahan lain untuk urusan Sekretariat Jawatan Kuasa yang dipengerusikan oleh Allahyarham Tun Ahmad Sarji. Selaras dengan konsep reform yang Kerajaan Pakatan Harapan bawakan, pentadbiran Islam di bawah saya bersetuju untuk melihat semula keberkesanan dan peranan pentadbiran Islam persekutuan secara menyeluruh dan sebaik-baik institusi yang memperakui keperluan ini ialah MRR, termasuk isu besar pentadbiran Islam yang perlu bebas politik, tegasnya. Mengulas lanjut, Mujahid berkata Kerajaan Pakatan Harapan berpendapat Majlis Raja-Raja perlu diberi peranan semula dalam struktur yang sedia ada untuk tujuan pembaikan dan pembangunan pentadbiran Islam persekutuan. Saya mengalu-alukan keputusan MRR ke-258 yang membuat ketetapan sebahagian hasil daripada rekomendasi Jawatan Kuasa Majlis Tertinggi Hal Ehwal Islam untuk memperkukuhkan pentadbiran Islam persekutuan dalam kerangka MKI yang sedia ada. Rakyat sekalian mahukan MRR memandu agar pentadbiran Islam bebas politik dan selamat daripada menjadi tunggangan pihak tertentu sehingga menjejaskan perpaduan pelbagai kaum dan agama di negara ini, ujarnya. Beliau menegaskan kebencian antara agama perlu dihentikan segera dan perstrukturan baharu ini akan membantu usaha melahirkan Malaysia tanpa kebencian kaum dan agama. Saya yakin JAKIM akan tetap berperanan sebagai penyelaras dan pentadbir kepada semangat baharu struktur pentadbiran Islam. Saya juga seru supaya Menteri Agama sebagai cabang eksekutif memahami evolusi dinamika kerangka pentadbiran Islam dan dapat kekalkan semangat bebas politik dan komited kepada perundangan dan perlembagaan negara. Beliau harus bersama hentikan para penunggang agama dari menodai pentadbiran Islam negara, tegas Mujahid. Ahli Parlimen Parit Buntar itu turut menyarankan agar JAKIM melakukan pemulihan sama ada dari sudut budaya bekerja maupun budaya berfikir, dan pengurusan tertinggi JAKIM perlu tamatkan kontrak di kalangan warga JAKIM yang punya idea yang ekstrim, jumud dan memaparkan imej yang buruk kepada Islam. Saya telah berusaha memperkenalkan dasar pentadbiran rahmah, aman, harmoni, mesra alami dan hormat, iaitu rahmah di kalangan warga JAKIM. Tapi malangnya kegilaan politik dengki dan khianat telah menamatkan usaha baik ini. Semoga ketetapan yang dibuat akan memperkukuhkan pentadbiran Islam di Malaysia dan hasrat Islam rahmatan lil alamin dapat dipacu lebih giat dengan perstrukturan baharu ini, ujarnya. Inilah pembaharuan yang dimulakan di zaman Pakatan Harapan untuk memperkasa JAKIM bagi mendalakkan Islam, manakala pihak yang tidak mahu kerajaan Melayu Islam terus-menerus berusaha untuk memperkecilkan institusi Islam itu. Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berkata Perikatan Nasional dan Barisan Nasional telah bersetuju dengan beberapa perkara sebelum membentuk kerajaan, antaranya berhubung soal pembubaran Parlimen. Menurut beliau, anggota Perikatan Nasional lebih besar iaitu 72 ahli Parlimen yang terdiri daripada Bersatu, PAS, Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Parti Bersatu Sabah PBS dan gabungan Parti Sarawak GPS. Sementara itu, UMNO BN hanya ada 42 kerusi Parlimen. Justru Mahyadin mengingatkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak boleh dengan sewenang-wenangnya membubarkan Parlimen. Soal nak adakan pilihan raya umum itu walaupun prerogatifnya Perdana Menteri yang boleh buat keputusan sebagaimana termaktub dalam perlembagaan. Tetapi mereka perlu sedar kedudukan Perdana Menteri itu pun kerana atas dasar persefahaman antara parti dalam PN dan juga BN. Persetujuan itu adalah atas dasar beberapa perkara yang kita sepakati antara PN dan Ismail Sabri. Satu daripadanya adalah apabila Perdana Menteri ingin membuat keputusan nak membubarkan Parlimen atau mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong, maka beliau hendaklah berunding dan berbincang dahulu dengan pemimpin tertinggi dalam PN. Jadi itu adalah perkara yang kita persetujui. Apapun dari sudut, kita berharap apa yang penting bagaimana dalam situasi yang masih belum selesai, proses pemulihan ekonomi yang baru bermula dan COVID-19 masih meningkat. Langkah-langkah sebegini yakni bubar Parlimen perlu diambil kira, katanya dalam sidang akhbar 12 Mac lalu. Penyokong UMNO BN mendesak agar Perdana Menteri segera membubarkan Parlimen setelah gabungan itu berjaya meraih 40 kerusi. Perikatan Nasional mendapat 3 kerusi di AP 9, Muda 1, Amanah 1 dan Keadilan
Bagaimanapun, Ismail Sabri Yaakob menegaskan keputusan untuk membubarkan parlimen bukan kerana ada pihak yang mendesak pilihan raya umum segera dilakukan. Tak tahu lagi sebab seperti yang kita tahu dan saya dah sebut beberapa kali dalam ucapan, apabila kita sudah bersedia dan pilihan raya boleh diadakan, tapi perlu bersedialah. Soal bersedia atau tidak bersedia, kita akan bincang dan banyak perkara lain perlu kita tengok. Tidak bolehlah disebabkan dalam satu kumpulan kecil terjerit-jerit inginkan pilihan raya, kita buat pilihan raya katanya seperti di Petik Malaysia kini. Terdahulu, Ismail Sabri disambut dengan laungan bubar parlimen oleh sekumpulan penyokong dan ahli UMNO ketika tiba di Ibu Pejabat UMNO Johor selepas Barisan Nasional memenangi pilihan raya negeri Johor. Sebelum itu, Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Mohamad Hassan, dilaporkan berkata UMNO tetap akan mendesak Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen lebih awal untuk melaksanakan pilihan raya umum sekalipun Barisan Nasional tewas pada pilihan raya negeri Johor. Kalau macam sekarang ini, untung kita ada MOU dengan pembangkang. Kita cuma ada 2 majoriti. Bayangkan kalau esok pagi 3 orang sakit perut hanyut. Tinggal 1 tak boleh. Negara tak boleh beroperasi macam itu. Negara luar mengkaji kita. Pelabur asing mengkaji kedudukan politik kita. Siapa nak melabur di negara yang tak tentu kestabilannya, katanya. Pada 13 September tahun lalu, pemimpin Pakatan Harapan menandatangani perjanjian persefahaman transformasi dan kestabilan politik MOU dengan Ismail Sabri bagi mengembalikan kestabilan politik berikutan pertukaran kerajaan daripada diketuai Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional pada Ogos tahun itu. Antara inti parti penting pembaharuan parlimen ialah Undi 18 dan Akta Anti Lompat Parti. Undi 18 telah dilaksanakan pada pilihan raya negeri Johor yang baru berlalu. Manakala rang undang-undang anti lompat parti difahamkan akan dibahaskan Mac ini. Sementara itu, jaminan kebebasan institusi kehakiman juga menjadi keutamaan bagi mengelakkan campur tangan politik badan tersebut. Untuk rekod, pada 24 Januari lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membela diri terhadap 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana berjuta-juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. 12 daripada pertuduhan itu membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram. Berhadapan dengan pertuduhan yang begitu banyak, pastinya Zahid mahu UMNO dan BN kembali menguasai Putrajaya tanpa Perikatan Nasional. Kuasa mahkamah akan meraih manfaat jika badan kehakiman boleh dipengaruhi. Sekarang pun gerombolan ini sudah mencanang naratif bahawa kononnya pertuduhan terhadap mereka merupakan dakwaan bermotifkan politik. Justru tujuan gerombolan ini mahu pilihan raya umum ke-15 disegerakan, konon mahu kestabilan politik boleh dipertikaikan. Jawapan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berhubung pelaksanaan gaji minimum baharu yang dicadangkan sebanyak RM1,500 amat mengecewakan. Beliau berkata kerajaan tidak akan melaksanakan gaji minimum pada penghujung tahun ini. Sebaliknya, perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat memandangkan situasi ekonomi negara kita ini bertambah baik. Katanya kebanyakan perniagaan juga dilihat berkembang serta menunjukkan trend pemulihan. Kerajaan mengambil maklum permintaan beberapa pihak untuk menyegerakan pelaksanaan gaji minimum baharu kepada kadar lebih tinggi berikutan keadaan ekonomi semasa dan kos sara hidup yang semakin meningkat. Namun, kadar gaji minimum yang baharu hanya akan dilaksanakan dengan melihat keperluan sebenar rakyat dan kemampuan majikan, katanya pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ipoh M. Kulasegaran mengenai cadangan melaksanakan kadar gaji minimum sekitar RM1,500. Terdahulu, pengerusi Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu Berhad MTEM Halim Hussein berkata langkah gaji minimum sudah lama tertunggak kerana gaji dan upah di Malaysia amat rendah yang mana kesan jangka panjangnya menyebabkan kebanyakan rakyat bersusah payah mencukupkan keperluan isi rumah. Selepas ada segelintir rakyat hampir mengosongkan simpanan KWSP kesan pandemik COVID-19, kenaikan gaji minimum amat diperlukan, katanya dalam kenyataan di Petik Berita Harian 10 Februari lalu. Menurut laporan, Halim berkata mengikut tanda aras antarabangsa, gaji minimum di negara ini sepatutnya sudah mencecah RM1,465 iaitu pada tangga 60% daripada gaji menengah
RM2,442 berdasarkan formula gaji minimum Kementerian Sumber Manusia yang mengandungi garis kemiskinan, produktiviti dan elemen indeks harga pengguna CPI. Beliau berkata MTEM mendapati gaji minimum sebenar jika menggunakan jumlah purata kebangsaan ialah RM1,832. Hakikatnya, gaji minimum negara adalah lebih rendah berbanding Greater Jakarta yang mana mereka membayar $326 Amerika sebulan bersamaan RM1,368 berdasarkan 40 jam bekerja seminggu berbanding Malaysia iaitu $286 Amerika bersamaan RM1,196 berdasarkan 48 jam bekerja seminggu. Jika gaji minimum diukur dan dikaitkan dengan keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita, Malaysia adalah negara yang paling kedekut dalam kalangan negara jiran ASEAN dari segi memberi upah pada pekerja. Malaysia hanya membayar 25% daripada KDNK per kapita negara, sedangkan Indonesia dan Filipina membayar gaji pekerja 84% dan 76% di bandar utama mereka. Katanya seperti dipetik. Sementara itu, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, Datuk Syamsuddin Bardan menegaskan pelaksanaan gaji minimum baharu RM1,500 tidak akan memanfaatkan pekerja tempatan. Sebaliknya lebih menguntungkan pekerja asing di negara ini. Kalau kita lihat pada tahun 2018, ada kira-kira lebih 2 juta pekerja asing di Malaysia ketika itu. Ketika ini kita tahu berdasarkan rekod yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia, BNM, pekerja asing menghantar kira-kira RM34 bilion setiap tahun ke negara asal dan itu pun adalah berdasarkan kepada penghantaran wang yang dikira sebagai rasmi iaitu melalui saluran diiktiraf kerajaan, tegasnya. Beliau berkata demikian ketika menjadi panelis program Bual Bicara Minda Profesor Negara yang bertajuk Gaji Minimum di Malaysia, apa kesudahannya? Anjuran Majlis Profesor Negara MPN secara talian 15 Februari lalu. Bayangkan kalau kita tingkatkan gaji sehingga RM1,500 bermakna tambahan penghantaran wang ke luar negara kira-kira RM12 bilion sehinggalah RM16 bilion setahun. Itu adalah kesan kalau kita nak sangat untuk tingkatkan gaji minimum, katanya. Macam-macam alasan diberi kerajaan kerana tidak mahu melaksanakan gaji minimum. Puncanya syarikat hendak menggunakan pekerja asing dengan bayaran kadar upah yang rendah. Inilah akibatnya apabila menteri berhenti untuk berfikir. Sebaliknya bergantung kepada kehendak syarikat. Biarlah pekerja tempatan menghadapi kehidupan yang sukar. Mereka boleh mengangkat bendera putih dan badan bukan kerajaan NGO akan datang membantu mereka. Bukan tak biasa. Ingatlah doa rakyat yang dizalimi tiada hijab. Pilihan Raya Negeri Johor telah melabuhkan tirainya. Tahniah kepada semua yang menang pada 12 Mac 2022. Tidak kira sama ada kalian calon UMNO, MCA, MIC, Pakatan Harapan, Keadilan atau Muda. Semoga pemenang akan terus memainkan peranan sebagai wakil rakyat yang sebenarnya, bukan wakil perut sahaja. Kini yang menang sedang bersukaria meraihkan kemenangan. Yang kalah tertanya-tanya apa punca kekalahan. Presiden Amanah Muhammad Sabu merupakan pemimpin Parti Pakatan Harapan paling awal mengeluarkan kenyataan berhubung punca Pakatan Harapan kalah. Beliau meletakkan 2 faktor utama. Seperti yang dijangka lebih awal, faktor utama adalah peratusan keluar mengundi yang begitu rendah, terutama sekali di kalangan penduduk-penduduk bandar dari kalangan orang Tionghoa. Faktor ini menyebabkan kawasan-kawasan campuran yang menjadi tapak kekuatan Pakatan Harapan mengalami kekalahan. Faktor kedua yang paling besar sekali adalah perpecahan pembangkang. Keputusan Pilihan Raya Negeri Johor menunjukkan dengan jelas bahawa jumlah undi yang diperolehi oleh pembangkang melebihi 200,000 undi jika dibandingkan dengan pihak Barisan Nasional, katanya. Dalam hubungan ini, Muhammad meletakkan Perikatan Nasional sebagai pembangkang. Walaupun hakikatnya Perikatan Nasional adalah rakan kongsi Barisan Nasional dalam langkah syaratan 2020. Namun pada Pilihan Raya Negeri Johor, Perikatan Nasional bertanding menentang Barisan Nasional sebagai lawan dan juga Pakatan Harapan serta parti-parti lain iaitu Pejuang, Muda, Warisan dan juga PBM. Pada saya, keputusan ini menunjukkan bahawa Barisan Nasional tidak menambah kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka mendapat manfaat daripada perpecahan pembangkang yang begitu ketara, tegasnya. Beliau menganggap kekalahan itu sebagai seruan untuk bangkit semula. Ini menjadi pengajaran kepada kita semua bagaimana untuk kembali bertaut dan menyusun strategi bersama bagi menghadapi pilihan raya umum tidak lama lagi. Justru saya ingin memberi ingatan kepada semua pihak jika kita terus berpecah dalam menghadapi Barisan Nasional,
Hasilnya, kita akan memakan angin beramai-ramai selepas pilihan raya umum ke-15 nanti, tegasnya. Sementara itu, sebuah parti baharu yang sebelum ini begitu tinggi cita-citanya mahu menjadi kuasa ketiga terpaksa menelan angin sahaja apabila semua 42 calonnya kalah. Malangnya pemimpin parti itu tidak boleh menggunakan alasan perpecahan undi pembangkang kerana merekalah punca sebenar pembawa perpecahan itu setelah enggan bekerjasama. Natijahnya, sama ada Tun Dr. Mahathir maupun anaknya Datuk Seri Mukhlis Mahathir gagal menarik sokongan daripada pengundi Johor. Kekalahan Teluk Pejuang menimbulkan tanda tanya sama ada parti itu masih relevan dalam arena politik Malaysia kerana tembok ketaksuban Melayu kepada UMNO maupun PAS ternyata amat sukar dipecahkan. Kini Pejuang tiada pilihan sama ada berganding dengan parti lain untuk menjadi pesaing serius pada pilihan raya umum ke-15 atau dicampak oleh pengundi tanpa belas kasihan. Namun, tindakan pemimpin mereka yang sering memburuk-burukkan pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Ahmad Yassin menambah kesukaran kepada parti itu. Parti muda yang menang atas ihsan amanah harus belajar daripada nasib malang Pejuang. Dalam pada itu, pemimpin parti yang masih lagi duduk dalam tempurung idealisme yang tidak sesuai bagi masyarakat majmuk patut berundur sebelum menyeret partinya ke dalam gaung kemusnahan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dalam reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.